Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all my students. Okay, hari ni cikgu akan terangkan lagi ya. Kita akan sambung dengan apa yang kita berhenti minggu lepas berkaitan dengan the development of the atomic model. Maksudnya di sini adalah kita nak mengetahui tentang perkembangan model bagi atom. Ya, perkembangan model bagi sesuatu atom itu yang biasanya ya, atom ni memang daripada awal dia secara teori lah. Secara teori. Teori means sesuatu yang datang dengan kajian ya, scientific investigation oleh kita punya saintis-saintis dan menghasilkan model atom yang terdapat sekarang ni. Okay, so model atom yang kita guna ni adalah model atom yang biasa. Semua negara guna model atom yang sama. Okay, so bentuk atom yang sama. Right. So hari ni cikgu nak terangkan tentang kita punya model atom yang awak perlu tahu. Okay. Yang pertama, apa yang awak perlu tahu tentang basic concept of matter kita ataupun kita punya state the subatomic particles in atoms of various element. Okay, kita nak mengetahui tentang subatom yang terdapat di dalam sesuatu zarah itu ataupun dalam sesuatu atom itu. Compare and contrast the relative mass and relative charge of proton, electron and neutron. Ini kita nak tahu dia punya relative mass ataupun kita kata jisim relatif dia. Jisim relatif maksudnya dia ni tak ada jisim yang betul-betul kita kata jisim dia secara relatif. Jadi kita compare jisim dia. Kita tak boleh bagi dia punya jisim ni sebab dia terlampau ringan. Jisim dia hanya kita boleh compare. Contoh macam cikgu compare. Berat dia adalah berat kereta ini adalah 2 kali lebih berat daripada motosikal. Contoh begitulah, kita compare. Compare dia punya relative mass tu. Okay, charge of protons, apakah charge bagi proton, charge bagi elektron dan charge bagi neutron. Kita pecah, charge positif ke negatif ke Sequence the atomic structure model based on atomic model of Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr and Chadwick. Yang ini adalah orang terdahulu ya, saintis-saintis terdahulu yang buat model-model atoms ni daripada dianya bentuk bulat saja sampailah dia jadi model yang kita ada sekarang ni. Okay, so ini adalah macam sejarah lah, sejarah perkembangan model atom itu. Okay, so yang ini 2.23 ni cikgu takkan sentuh. Cikgu takkan sentuh, awak kena baca sendiri tentang model atom ni ya. Cikgu tak nak kita buang masa mengkaji tentang sejarah ni. Awak baca tentang sejarah ni ya, sebab kalau keluar soalan pun dia akan keluar dalam soalan objektif lah ya, 1 ataupun 2 soalan sahaja. So awak kena baca. Cikgu tak nak sentuh tentang sejarah-sejarah ni ya. Kita nak tahu tentang konsep je yang penting. Okey. Awak kena tahu atom bentuk dia adalah sphere ya. Bentuk atom adalah sphere ya, dia bulat. Dia bukan bulat dia sphere. Sphere macam bentuk matahari, bentuk bumi kan, dia sphere. Okey. So, di tengah-tengah atoms, cikgu lukislah ya. Di tengah-tengah atoms ni kita ada nukleus ya. Kita panggil secara atau kita kata nukleus macam suatu hidupan kan. Kalau awak belajar dia ada nukleus di tengah-tengah tu. Okey. In the nucleus, dalam nukleus tu ada 2 subatom. Kita panggil ada 2 subatom. Subatom ni adalah sesuatu zarah yang terdapat di dalam atom. Macam dalam rumah kita kan. Dalam rumah kita ada apa? Ada perabot, ada rumah ni atom lah katakan. Rumah kita atom. Dalam rumah tu ada apa? Dalam rumah tu macam perabot ni kita panggil subatom. TV kita panggil subatom. So maksudnya dalam tu. Kandungan tu. Walaupun atom tu dah kecil tapi dalam tu masih ada lagi subatomic particle ataupun zarah-zarah yang lebih kecil lagi di dalam tu. Okey, yang dipanggil sebagai proton. Dalam nukleus ni ada proton dan juga ada neutron. Proton, neutron. Neutron ni adalah neutral lah. Dia ambil daripada perkataan neutral ya. So kita panggil dia sebagai neutron. Neutron dan juga proton terdapat di dalam kita punya nukleus. Nukleus ni kadang-kadang kita panggil dia sebagai nukleon ya. Kita panggil dia sebagai nukleon ya. Nombor nukleon. Nombor nukleon bermaksud bilangan proton tambah dengan neutron. Nanti kita akan tahulah apa itu apa yang dimaksudkan dengan proton dan neutron itu. Okey, kemudian and then the outside of the nucleus
kita ada bahagian macam kita panggil ring ya. Kita panggil ring. Kita panggil ring di bahagian luar ni. Di bahagian luar ni awak anggap macam sistem suria kita. Sistem suria. Sistem suria kita di tengah-tengah tu dia ada matahari, betul? Matahari kita dikelilingi oleh planet-planet. Planet-planet di luar ini yang dikelilingi ini yang kita panggil sebagai elektron. Subatom kita yang ketiga iaitu elektron. Ya, elektron ni ada banyak, dia bukan satu. Dalam suatu petala itu kita panggil ni shells ya. Dia panggil shell. Dalam suatu petala ataupun shell ni at least mesti ada 2 electrons. The first shells contain 2 electron. The second shell contain at least 8 electron. Maximum 8. The third shell pun maximum 8. Mesti ada begitu. Ya. So elektron lah yang boleh keluar dan masuk daripada atom. Dia satu-satunya. Proton dan neutron ni dia kekal dalam ni. Dia tak boleh keluar masuk. Jadi bilangan dia tetap. Tidak akan berubah sampai bila-bila. Kalau bilangan proton dia katakan 8. Ya. Proton sama banyak dengan elektron. Elektron pun 8. Tapi elektron ni boleh keluar. Boleh masuk. Boleh keluar dan masuk. Dia mungkin boleh jadi 9. Dia mungkin boleh jadi 7. Dia keluar dan masuk tu boleh. Untuk elektron. Tapi proton tak boleh. Proton kekal 8. Sampai bila-bila dalam atom yang sama. Okay. So itu adalah bentuk yang awak perlu tahu. So subatoms. Bagi sesuatu atoms. We have 3 ya. 3 subatom in the atoms. Which is protons, neutrons. Proton and neutrons contained in the nucleus, or we call as a nucleon. Okay, and then the electron is a particle, okay, ataupun subparticle that contain in our shells, yang terdapat di dalam kita punya shell kita, ataupun dalam kita panggil dalam bahasa Melayu dia petala, dalam bahasa Inggeris shell, shell dalam bahasa Melayu dia petala. Okay. Right. So itu adalah bentuk atom. Cikgu tak nak jelaskan, itu yang basic yang awak perlu tahulah tentang bentuk atom. Ya. Okey, kemudian dia terus bagi tahu di sini. Okey, tak apa. Kita bagi tahu terus elektron dia bercas positif. Ya, elektron dia punya simbol dia adalah E. Simbol dia adalah E dan dia bercas negatif, ya, bercas negatif. Relative charge negatif 1. Negatif 1 ni maksudnya dia bercas negatif. Okey, relative mass maksudnya dia punya berat dia. Berat dia 1/1840. 1/1840. Ini adalah dia punya kita kata relative mass dia. Berat dia. So berat ni 1/1840 ni sangat-sangat kecil lah. Sampaikan berat ini kita boleh ignore dia. Something 0.0 something lah berat dia kan. So berat tu kita boleh ignore. Untuk elektron dia memang tak ada berat. Dia memang sangat-sangat ringan. Sebab itu bila kita nak menentukan relative atomic mass, we cannot add electrons in our sum of the atoms. So kita tak boleh tambah dia. Hanya kita boleh tambah adalah protons and neutron. Kalau proton 8, neutron 9, so berat ataupun relative atomic mass for the atoms is 9 plus 8. So kita dapat 17. Ini adalah relative atomic mass bagi atoms kita. Okay. So cikgu cakap tadi proton 8, elektron 8 kan. So tak boleh tambah 8 tambah 8 tak boleh. 8 tambah 8 tambah 9 tak. Relative atomic mass between protons and neutrons, or kita panggil dia nombor nukleon. Nukleon number, bilangan yang terdapat dalam nukleus ini adalah dia punya relative atomic mass dia. Okay. And then we have proton. Proton symbol is P. Symbol dia P, and then relative charge dia positive. Proton is a positive charge, positive 1. Relative mass dia negative 1. Positive 1. Sorry. Relative mass dia 1 lah. Maksudnya berat dia adalah 1. So kita boleh timbang berat dia. Maksudnya kita boleh ukur lah berat dia. Berat dia ada berat 1. Yang ni tak ada berat 0.0000 something. So sangat ringan. Okay.
And then we have the last one is neutron. Neutron, the symbol is N. Relative charge dia 0. Relative charge maksudnya dia tidak ada charge. Dia neutral. Okay, dia neutral. Dia tak ada charge. Proton bercharge positif, elektron bercharge negatif, tapi neutron bercharge neutral ataupun dia tidak ada charge. Zero charge dia. Tapi relative mass dia ada 1. Sama macam proton. Maksudnya dia boleh ditimbang lah, maksudnya dia ada jisim dia. Okay, alright. Development of the atomic structure of model. So cikgu skip bahagian ini ya. Awak boleh baca tentang Dalton punya teori berkaitan dengan atoms, and then we have J.J. Thomson, the 1856 to 1940 ya, dia punya tahun dia masa dia buat uji kaji ni. So yang ni awak boleh tengok J.J. Thomson dia menjumpai elektron ya. Dia menjumpai elektron, dia tak jumpa lagi proton pada ketika ini. Then Ernst datang, year of 1871 until 1937. Dia dah jumpa nukleus, the center of atoms. Masa ni dah jumpa nukleus. Okay, alright. So Niels Bohr, Niels Bohr dia ada dia punya ni, cuma kali ni dia tidak ada neutron lagi pada ketika ini ya. Dia tidak ada neutron, tapi dia bagi tahu electron move in shell around the nucleus. Maksudnya masa ni dia dah jumpa dah. Electron in an atom move in shell around the nucleus. Maksudnya dia dah tahu elektron bergerak di dalam suatu petala mengelilingi kita punya nukleus. Okay. And then datang James Chadwick, dia melengkapkan semuanya. Ya, dia discover neutral particle. Maksudnya dia lah menjumpai neutron ya di dalam tu. Okay. So itu adalah model. Chadwick menutup pada tahun 1974. Masa ni Chadwick matilah. Chadwick mati pada 1974. Okay. So uji kendiri 2.2 ya. 2.2, name X. State the subatomic particle found in the nucleus of nitrogen atom. Ingat dalam nucleus we have 2 subatomic particles, which is tadi dah bagi tahu tadi. Compare X and subatomic particle mentioned in B from the aspect of relative charge and relative mass. Compare X and subatomic particle mentioned in B from the aspect of relative charge. Relative charge tadi apa charge dia, and the relative mass. Relative mass apa dia punya mass dia. Okay. So awak compare saja. Tak ada susah Compare maksudnya buat table sikit. Electron move around the shell, nucleus. The statement above show the information of the atomic structure model. Which scientist identified it? Ni awak kena cari. Draw the atomic structure model. Okay, so test yourself 2.2 you kena buat. Ya, buat. Dalam buku teks, dalam buku teks muka surat 29. Okay, so you buat yang ini. Alright. Okay, atomic structure. Nombor 3 Cikgu masuk terus kepada atomic structure sebab kita dah pergi tadi. Cuma kali ini kita nak tahu pula berkaitan dengan the number of protons and the number of neutron and the number of electrons. Ya, kita nak tahu dia punya bilangan dia, macam mana kita nak tentukan bilangan-bilangan tersebut. Okay. Okay, define proton number and nucleon number. Kita mendefinisikan proton number and nucleon number. Determine the nucleon number, proton number and number of electron in an atoms. Write the standard representation of an atom. Kita nak tulis nombor standard bagi atoms. Construct an atomic structure diagram and electron arrangement. Construct maksudnya kita kena buatlah. Kita nak lukiskan, menghasilkan atomic structure diagram and electron arrangement. Okay, proton number and nucleon number. Macam cikgu cakap tadi ya, oksigen ni kita ambil contoh atoms dia, oksigen. Okay, oksigen number of proton 8. Okay, yang ini semua ni awak boleh lihat dalam jadual berkala unsur ataupun periodic table. Periodic table wajib ada bagi setiap pelajar. Periodic table wajib, pelajar mesti. Kalau cikgu memang cikgu minta awak untuk
limitkan periodic table awak tu, bawa setiap kali kelas ya. Setiap kali kelas mesti kena bawa periodic table. Periodic table kalau dalam buku teks ya, dia ada dalam muka surat paling belakang sekali ya, periodic table. This is periodic table. As a chemistry student, you must know or you must always remember to bring this periodic table to the class lah. Maksudnya you kena bawa sentiasa. Kalau dalam kelas kita kena bawa. Benda ni jadi satu rujukan ya, our reference to find the atoms, to find the number of proton, to find the number of nucleon, all this, so we can know the group, the group of the atoms and the period of the atoms. Kita boleh tahu semua benda tu yang terdapat dalam kita punya periodic tables kita ya. Okay, so number of protons untuk oksigen kita boleh dapat dalam periodic table kita, iaitu 8 lah, 8. Okay, number of neutron 8. Number of neutron ni tidak semestinya sama dengan number of protons. Tak boleh kata sama, mesti sama, tak boleh. Tapi protons and number of protons dengan proton number benda yang sama lah. Benda yang sama ya. Protons and proton number, number of proton and proton number benda yang sama je. Macam mana kita nak kata ni number of proton ni maksudnya bilangan proton. Ini proton number, nombor proton. Okay, sodium 11, proton number pun 11. Number of proton 17, chlorine, proton number pun 17. Number neutron berbeza. 8, kalau 11 di sini, number of neutron 12. Chlorine 17, 18. Macam mana kita nak tahu? Simple saja ya. Di dalam kita punya periodic table ya, dia akan bagi begini ya. Na contoh Na ni adalah sodium kita ya. Na dia akan letakkan kita nombor nukleon ya, nombor nukleon yang besar di atas. Contoh nombor nukleon kita 23. Okay, and then number of proton kita, number of proton kita adalah berapa situ? Number protons 11. Okay, so this is the kita kata apa, standard representation bagi kita punya atoms. Kita lukis ataupun kita tulis atoms kita ataupun suatu elements kita, dia punya standard representation dia begini. Atas proton, atas nukleon, bawah adalah nombor protons. Jadi nak tahu nombor neutron senang sajalah, 23 tolak dengan 11. So kita dapat. So ini adalah kita punya nombor nukleon ataupun neutron, neutron. So nombor neutral. Ini nukleon ya, nombor nukleus. Nukleon, yang ini nombor proton. Okay. So tak perlu hafal. Nombor neutron tak perlu hafal. Hanya tolak saja nombor nukleon dengan nombor proton. Okay. Okay, the number of protons in the nucleus of an atom is known as the proton number. Juga dipanggil sebagai proton number. The total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is known as the nucleon number. So, this is we call as a nombonucleon. Yeah, nombonucleon is a sum total of proton numbers and neutron numbers in the nucleus of an atoms. Di dalam nukleon number ataupun nombor nukleon ialah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron dalam sesuatu bilangan neutron dalam nukleus sesuatu atoms. Itu adalah maksud bagi nukleon number. Okay. So awak boleh tulis dalam bentuk ni pun boleh, nukleon number, number of proton tambah number of neutron, or nucleon number equals to proton number plus number of neutron pun boleh. Simple. Okay. Kalau you tulis ni dalam bentuk definisi pun boleh. Tak ada masalah. Tak payah tulis dalam bentuk ayat. Sama dengan pun boleh. Chemistry is very very simple kalau you nak buat dalam bentuk jawapan Tak perlu dalam bentuk ayat yang panjang. Okay. Atom is neutral when the number of electron is the same with the number of protons. Okay, neutral lah. Kalau cikgu cakap awak tadi, electrons ialah negative charge and then proton ialah positive charge. Okay. For example, oxygen atom has 8 electron and also 8 protons and 8 electron. Okay. So dia adalah neutral.
negatif dengan positif dia sama banyak dalam sesuatu atom itu. Jadi dia adalah neutral. Tak ada charge. Okay, macam mana dia jadi charge? Bila dia jadi charge tu kita tengok. Kenapa dia bertukar jadi positif charge suatu atom tu? Dia tukar jadi ion yang bercharge positif atau ion yang bercharge negatif. Yang itu kita kena tengok. Kenapa dia jadi begitu? Okay, aluminium has 13 protons and 14 neutrons. What are the proton number and the nucleon number of an aluminium atoms? Okay, example dia. Okay, aluminium proton dia 13. Jadi proton number dia mestilah sama, iaitu 13. 14 neutrons. Neutrons dengan protons hasil tambah ataupun the sum of the protons and neutrons is a number of nucleon. Maksudnya bilangan tambah 2 ni adalah the number of nucleon kita. So tambahlah 13 tambah 14. So awak dapat 27 untuk kita punya nucleon number. Nombor nukleon bagi kita punya aluminium. Okay. So itu saja. Simple saja. Senang. Nombor proton 13. Ni 27. 13, 27. Okay. Okay, kita tengok. The nucleon number of the potassium atom is 39. Nukleon dalam nukleon ni ialah proton plus dengan neutron. Okay. A potassium atom has 19 protons. Okay, dia ada 90 protons. How many neutron and electron are there in the potassium atom? Okay, kalau atom bermaksud dia bercharge. Atom maksudnya dia tidak ada charge, maksudnya dia neutral. Jadi elektron di sini mestilah sama dengan proton, iaitu proton 19, elektron pun mesti 19. Okey, kalau neutron senang saja, nukleon dah ada 39, jadi 39 tolaklah dengan 19. So awak akan dapat awak punya neutron number, iaitu 20. Okey. So 19 elektron, 20 bagi kita punya neutron. Okey, itu contoh yang kedua. Okey. So, bagaimana suatu atom itu dia menjadi positif ataupun dia menjadi negatif? Okey. Bagaimana dia menjadi ion yang bercharge positif dan ion yang bercharge negatif? Bagaimana dia, macam cikgu cakap tadi, proton dan neutron dia tidak bergerak ke mana-mana. It's still in the nucleus of the atoms. Dia tidak bergerak. Okay. So the moving is electrons. Elektron yang boleh go out and go in. Maksudnya dia boleh keluar ataupun dia boleh masuk. Depends on the types of the atoms, which is metals or non-metals. Okay, kalau dia contoh di sini sodium atom. Okay, sodium atoms. Apa yang dia buat? Sodium atom ni dia ada berapa bilangan elektron dia? Elektron dia kita kira 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di luar ni ada 1. Okey. Ni macam cikgu cakap tadi lah. Okey, ini nukleus kita. Okey. Shells yang pertama, shell yang pertama dia maksimum dia boleh isi 2 saja. Shell yang pertama, maksimum dia boleh isi 2. So 2. Dia punya nombor proton di sini, nombor proton ialah 11. Jadi dia punya elektron dia dah tentulah 11. Okey. Cikgu lukis di sinilah. Elektron dia 11 ya. Okey, so shell yang pertama boleh isi 2. Shell yang kedua boleh isi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, shell yang ketiga pun boleh isi 8. Tapi kita sekarang ni dah ada 10. Jadi hanya ada baki 1 saja. 1 saja elektron yang berada di luar. Okay, bila elektron ni ada 1 saja di luar, dia rasa sunyi lah. Jadi dia ada tendency to donate. The atoms is tendency to donate elektron. Maksudnya atom ni ada kecenderungan untuk menderma elektron. Okay, so dia menderma elektron, so dia buang 1 elektron dia. Elektron yang paling luar ni dia akan keluarkan. Ya. Bila dia keluarkan elektron yang di luar ni, contoh bila dia keluarkan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dia keluarkan 1. Sorry macam mana padam ni.
Okey, padam je lah. Dia keluarkan satu, ya. Satu tu dia dah keluarkan. Tadi proton dia berapa? Proton masih sama 11, tak berubah. Bila dia keluarkan satu elektron, elektron dah jadi 10. Elektron ya bercas negatif. Negatif, positif. Sekarang ni ada positif ada 10, negatif ada positif ada 11, negatif ada 10. Jadi apa yang lebih adalah lebih positif 1, ya. Jadi dia akan bercas positif. Okey. So itu cara dia. Sama juga dengan klorin. Klorin apa yang dia buat? Di luar dia ni ada 7, ya. Petala paling luar dia ada 7. So dia akan boleh terima satu elektron. Satu elektron tu datang daripada ion sodium tadi tu, ya, yang dah buang satu elektron. Klorin akan accept 1 electrons, ya. Untuk dia jadikan yang di luar dia pun 8 maksimum. Dia akan dapat 8. Jadi dia akan stabil. Okey. So klorin tak terima satu, so dia akan dapatlah 8 di luar. Bila dia terima satu, klorin pada asalnya proton dia 17, elektron dia 17. Tapi bila dia dah terima satu elektron dia akan jadi 18. Ya, 18 elektron bercas negatif. Proton bercas positif. Jadi dia lebih sekarang ni dia lebih satu negatif satu. So sebab tu dia bercas negatif. Okey. So itu adalah yang berlaku, Yang berlaku apabila suatu atom tu dia menderma ataupun menerima elektron. Okey. Nanti kita akan terang detail lah. When the number of electron increase and an ion is formed, which is negatively charged ion. However, when the number of electron decrease, a cation is formed, which is positively charged ion. Okay, so the positive charged ion we call as a cation, and the negatively charged ion we call as a anion. Okay, itu memang perlu tahulah. Okay, ini standard representative. Cikgu dah bagi tahu kat awak tadi. Ini bentuk standard dia. A, nucleon number. Di bawah dia adalah Z. Ya, Z itu bermaksud proton number. Okay, X adalah simbol dia. Simbol kita boleh tengok dalam kita punya jadual berkala unsur ataupun periodic table. Okay, the number of elements, the symbol of element is C. Okay, C, the nucleon number 12, and then the proton number 6. So neutron number, neutron maksudnya neutron, neutral number kita. So tolaklah 12 tolak 6 dapat 6. Ini adalah neutron. Okay, so itu standard representative. Sodium atom contain 12 neutron, 11 proton in the nucleus. What is the standard representative of sodium atom? Okay, sodium Na, yang cikgu sebut tadi lah, proton 11, neutron dia 12, jadi 11 tambah 12, 23 di atas. Okay, simple, sangat senang. Okay. Okay, kita berhenti takat ni dulu. Ya. Okay, balik. Balik pula. Macam dalam kelas pula kan. Okay, so aktiviti kita yang kedua ataupun latihan awak yang kedua adalah aktiviti 2.5. Kalau dalam buku surat 2.5 kita dalam buku teks. Aktiviti 2.5, okay. Aktiviti 2.5 ni you buat soalan nombor muka surat 34, ya, page 34. You hanya buat soalan nombor 1 sahaja, ya. Soalan 1, ya. Soalan nombor 1. Okey. So kita berhenti takat tu dulu. Okey, so nanti cikgu akan masuk pula struktur atom, tak ada masalah. Struktur atom ni pun sama juga, cuma video kita dah panjang, nanti awak akan rasa boring pula kan. Nak dengar sampai habis pula, tak terdengar sampai habis nanti. Okay, so kita stop takat tu dulu, nanti cikgu akan sambung semula nanti, ya. Okay, thank you. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.